billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas peluang masih lagi boleh kita bernafas, masih lagi diberikan kesempatan di dalam kehidupan kita, masih lagi hidung kita berfungsi dengan baik untuk menarik nafas, menghela nafas, tubuh badan kita yang masih sihat lagi untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap kurniaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kita gunakan sehabis yang baik agar apa ini semua akan dipertanggungjawabkan dan menjadi saksi yang terbaik suatu mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak insya-Allah. Bertemu lagi kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih Istimewa Nuzul Al-Quran pada pagi ini. Bertemu kita untuk edisi 8 April 2023 bersamaan 17 Ramadan 1444 Hijrah. 17 Ramadan dah tuan-tuan dan puan-puan, lebih kurang 12 ataupun 13 hari saja lagi kita bakal meninggalkan bulan yang paling dicintai ini. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan lagi usia kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin rabbal alamin. Sidang tuan sekalian, seperti biasa rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, kita membawakan topik-topik yang menarik untuk sama-sama kita bincangkan, sama-sama kita pelajari, sama-sama kita tambahkan ilmunya. Dan insya-Allah pada pagi ini bersempena dengan istimewa Nuzul Al-Quran, kita akan teruskan lagi siri yang kelima untuk kisah Ramadan dari Al-Quran. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan topik berkaitan dengan turunnya Al-Quran. InsyaAllah bagi menjawab soalan, bagi memberikan pencerahan kepada kita tentang topik perbincangan kita pada pagi ini, bersama dengan saya, panel yang tidak asing lagi, seorang pakar di dalam bidang Al-Quran ini, iaitu siapa lagi tidak lain dan tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah, masih lagi diberikan kekuatan. Sihat? Alhamdulillah. Macam mana Ramadan Datuk? Okay? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramadan berjalan seperti yang dirancang. Alhamdulillah. Dan kesibukan yang ada, tapi dalam itu isi juga. Tapi kemuliaan Ramadan ini adalah sejauh mana kita mengimarahkannya dengan amal soleh. Siang berpuasa, malam berqiyam, baca Quran, buat sedekah, kan, berbuat baik. InsyaAllah, jadi sama-sama kita lah ambil semangat daripada Datuk ni juga untuk sama-sama kita melakukan amalan juga kebaikan yang sama insyaAllah. Jadi sedang sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami tentang topik kita turunnya Al-Quran, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 insyaAllah. Jadi jom tanpa membuang masa lagi, kita nak tahu dengan lebih lanjut tentang mukadimah ataupun pendahuluan awal berkaitan dengan topik yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Jadi tanpa membuang masa, persilakan Datuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kami di pagi hari ini, dan kepada Engkau jugalah kami akan dikembalikan pada satu hari nanti. Terima kasih ya Allah kerana memberi kami ruang dan peluang untuk meneruskan kehidupan ini, dan terima kasih juga yang tidak terhingga kepadamu wahai Tuhan yang memberi kami peluang untuk mengisi hari-hari kami dengan Al-Quran Al-Karim, seindah kalam yang telah Engkau ciptakan, yang Engkau turunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penghubung antara penduduk bumi dan penghuni langit. Begitu juga menjadi penghubung di antara pencipta dan makhluk, kerana Al-Quran adalah matin, satu hubungan yang sangat jitu padu
sekiranya sesiapa berpegang dengan tali Al-Quran pasti tidak akan dikecewakan oleh Al-Quran atau tidak dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah episod-episod yang kita lihat dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ridwanullah alaihim. Begitu juga dengan salafus salih, begitu juga dengan para alim ulama. Apabila mereka hidup dengan Al-Quran, kehidupan mereka sangat luar biasa. Kerana yang melimbungi mereka, yang menaungi mereka, yang memayungi mereka adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bila ada Al-Quran dalam kehidupan kita, tak ada siapa pun yang dapat ganggu kita, kerana we have been protected by Al-Quran Al-Karim. Kita akan dikawal, kita akan dibenteng dengan Al-Quran Al-Karim. Hari ini kita akan sama-sama membincangkan bagaimana Quran yang kita agungkan ini, Quran yang kita baca saban hari, lebih-lebih di bulan Ramadan yang menjadi satu rutin yang tidak semua orang kita akan baca. Dan kita nak tahu Quran yang kita baca, kita agungkan, kita buat wirid dan sebagainya, bagaimana ianya diturunkan, bila ianya diturunkan, dan bagaimana suasana Al-Quran itu diturunkan, bagaimana pula sikap para sahabat, bagaimana pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian-ujian ketika wahyu-wahyu ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang ada pada kita, adakah sama seperti mana Al-Quran yang Tuhan simpan di Lauhil Mahfuz? Adakah Al-Quran ini turun sekaligus atau turun berperingkat-peringkat, atau bagaimana pula keadaan Al-Quran ini dibukukan atau ditadwin dalam sejarah perjalanan Islam? Bagaimana Quran ditulis zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ia mengalami revolusi dalam penulisan Al-Quran daripada zaman Rasulullah pergi ke zaman Khulafa Ar-Rashidin, sampailah hari ini Quran yang kita pegang atau yang kita baca ini dinamakan sebagai Resam Osmani. Kenapa Osman yang dapat nama? Bukan Ali, bukan Omar, bukan Abu Bakar. Mesti ada di sana sesuatu yang perlu kita ketahui supaya kita yang hari ini dapat Quran dalam bentuk yang sudah tercetak, indah dengan pelbagai warna, dengan pelbagai saiz, dengan pelbagai khat, dapat menghargai apa yang dilakukan oleh orang terdahulu. Tanpa pengorbanan mereka, tanpa kesungguhan mereka, saya yakin Quran yang ada pada hari ini tidak akan sempurna. Tapi apapun, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini yang Allah sebut dalam surah Al-Hijr. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan jaga Al-Quran ini daripada sebarang usik atau sebarang ganggu gugat ataupun sebarang gangguan tangan-tangan manusia untuk memesongkan ayat ataupun menulisnya atau mengurangkan mana-mana huruf atau menambah mana-mana huruf. Semua itu Allah jaga supaya Quran yang ada pada kita ni betul-betul tulen. Dan tempoh Al-Quran itu dikumpulkan berbanding dengan kitab-kitab terdahulu adalah sangat-sangat mustahak untuk kita tahu, supaya kita dapat meyakini autentiknya Al-Quran ini atau keabsahan Al-Quran yang telah dibukukan, yang telah sampai kepada kita. Allahu Akbar. Jadi saudara sekalian, kalau kita jaga Al-Quran, insya-Allah Al-Quran akan jaga kita. Jadi Datuk, kita berada di dalam orang kata apa macam silibus kisah Ramadan dari Al-Quran. So semestinya ada ayat-ayat yang Datuk ingin kongsikan kepada kita semua untuk sama-sama kita pelajari. Silakan Datuk. Hari ini mengambil semangat wahyu pertama turun ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita sama-sama baca surah Al-Alaq, ataupun popularnya orang Malaysia sebut surah Iqra. Surah Iqra 1 hingga 5 ayat kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
5 ayat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang bermaksud bacalah. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah yang beku. Bacalah. Dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. So 5 ayat ini adalah menjadi ayat yang turun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam gua Hira. Dalam gua Hira. Dalam gua Hira. Kita tahu bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat atau berdepan dengan masyarakat kafir Quraisy ataupun masyarakat tempatan di Mekah yang sudah saban hari diheret dengan pelbagai masalah moral dan juga integriti dan pelbagai isu berlaku, termasuklah bunuh anak perempuan dan juga perempuan-perempuan tidak dihormati, yang kuat menindas yang lemah, dan ada pula sistem bangsawan, kasta dan sebagainya. Al-Quran ini telah merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana itu yang menjadikan Nabi Muhammad mengasingkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pastinya dia bukan satu kebetulan, ia adalah satu gerak hati ataupun satu yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang pernah sampai atau panjat Gua Hira, mereka akan lihat betapa tingginya Gua Hira itu dan bagaimana Gua Hira itu sempit untuk dihuni, untuk didiami. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulang-alik ke situ. Ulang-alik dan beruzlah di dalam Gua Hira. Tapi hari ini kita pergi Gua Hira macam-macam kita buat kan. Kita ambil gambar, kita upload status, selfie, kemudian Gua Hira dan hiking Gua Hira. Jadi macam-macam. Tapi kalau kita lihat sesiapa yang sampai ke Gua Hira, kalau dia keluar daripada Gua Hira, dia berdiri, dia akan nampak Kaabah. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh terpisah daripada Mekah dan juga Kaabah terutamanya, baginda akan berdiri di situ, lihat ke arah Kaabah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Gua Hira adalah untuk dapatkan wahyu turun. Nabi Muhammad tak tahu wahyu akan turun di situ, tapi panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sampailah di Gua Hira. Nabi mendiami Gua Hira sehinggalah malaikat Jibril alaihi assalam datang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan dalam Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga kitab-kitab sahih yang lain, riwayat bagaimana malaikat Jibril datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang dan juga peluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca. Ini first time Nabi nampak malaikat Jibril yang datang peluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan arahan Iqra ya Muhammad. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad kata, ma ana biqari'in. Aku bukan seorang yang mengerti baca. Iqra ya Muhammad, ana la aqra. Saya tidak tahu membaca. Sampailah 3 kali malaikat Jibril ulang-ulang, Nabi Muhammad tetap mengaku tidak tahu membaca. Malaikat Jibril peluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tulang belulang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak remuk. Jadi Nabi rasa sangat kesempitan dan dipaksa baca, masih lagi Nabi mengaku bahawa baginda tidak tahu membaca. Lalu malaikat Jibril pun sampaikan 5 potong ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita cuba perhatikan tak? Perkataan Iqra itu membawa maksud baca. Baca yang dia perbahasan ulama yang disuruh baca itu apa ustaz? Dia kalau saya nak suruh orang baca mestilah benda yang tertulis. Saya kata Cak baca. Tiba-tiba saya kata Cak baca apa? Doktor nak baca apa ni? Baca. Ya baca apa? Kan baca apa? Boleh juga bila saya kata baca itu juga membawa maksud baca daripada apa yang hafal, apa yang dihafal, apa yang diingat, apa yang dihafal dibaca. Juga itu memberi gambaran bahawa Nabi Muhammad tidak menghafal apa-apa daripada wahyu, sama ada dalam bentuk wahyu yang dimaksudkan di sini ialah tidak hafal mana-mana wahyu kitab-kitab terdahulu. Untuk membuktikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terpengaruh dengan kitab-kitab
Yang lama. Seperti mana tuduhan-tuduhan yang kemudian dilakukan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini tidak ubah adalah cedokan daripada Taurat dan Injil. Itu kan tuduhan. Tuduhan-tuduhan. Muhammad ni selalu jumpa dengan Waraqah bin Naufal, selalu jumpa dengan pendeta-pendeta Yahudi maupun daripada Nasara untuk mendapatkan menghafal ayat-ayat daripada Taurat dan Injil. Itu kan satu pendustaan. Kalau Nabi hafal, mesti Nabi dah baca. Mesti Nabi dah baca. Tapi Nabi SAW memang tidak hafal dan tidak belajar pun daripada sesiapa sebelum Nabi Muhammad SAW dapat wahyu pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca itu juga membawa maksud permulaan kehidupan manusia itu mestilah mula dengan baca. Sebab itu, kita lihat anak-anak kita, generasi kita, paling awal yang perlu kita lakukan adalah mengenalkan mereka kepada kalamullah. Al-Quran. Umur 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ajar mereka Al-Quran. Ajar mereka menyebut kalam Allah. Ajar mereka Iqra, ajar mereka Mukaddam, biar mereka dimulakan dengan mengenal kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab daripada Iqra ini, qara'a yaqra'u Quran. Baca, yang nak dibaca itu apa? Baca ialah permulaan baca itu dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan baca itu juga Allah Taala sebut bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan kau yang menjadikan. Maksudnya kita nak baca, kita mesti ada foundation ataupun kena ada satu asas, iaitu kita baca dengan nama Allah supaya ilmu yang dipelajari atau ilmu yang dibaca itu adalah ilmu yang memberi manfaat kepada saya di dunia maupun di akhirat. Ilmu, basically ilmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan. Sebab itu kita melihat bahawa ilmu ini tidak terpisah daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh jadi seorang saintis, kita boleh cipta satelit, kita boleh cipta roket, kita boleh cipta pelbagai teknologi dan macam-macam kecanggihan dari sudut sekarang dah masuk dalam dunia teknologi yang tiada sempadan. Digital sistemnya dan pelbagai teknologi, semua itu tidak ada satu pun yang terpisah daripada ilmu Allah. Tak ada istilah ini ilmu sekular, ini ilmu Islam. Semua ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberi peluang untuk belajar, mempelajari dan juga menganalisa, mencerap maklumat dan juga membina tamadun. Itu yang Allah Subhanahu wa taala mahukan. Jadi tidak ada yang terpisah daripada ilmu Allah. Kita katakan meja ni ustaz bukan ilmu Islam. Mana boleh cakap meja ni bukan ilmu Islam? Dia asas meja ini adalah pokok yang ditebang daripada pokok yang tumbuh di atas permukaan bumi. Siapa yang tumbuhkan pokok? Bumi itu bumi mana pokok itu tumbuh? Bumi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang siram air kat pokok besar-besar, kayu balak dalam hutan dan sebagainya? Semua Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga, Allah bagi. Cuma manusia dibekalkan ilmu macam mana pokok itu diubah menjadi meja. Pokok itu diubah menjadi tiang. Pokok itu diubah menjadi rumah. Jadi ini ilmu yang manusia lakukan atau ilmu yang dikuasai oleh manusia melalui percambahan dan juga peningkatan ilmu dari semasa ke semasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut khalaqal insana min 'alaq. Ingat Muhammad, manusia itu dijadikan daripada segumpal darah. Segumpal darah. Di sinilah ulama membincangkan bahawa kenapa awal-awal lagi Allah suruh baca, kemudian Allah terus masuk dalam isu ciptaan manusia. Nak beritahu ciptaan manusia, kenapa Allah beritahu mesti baca dan juga apa kaitan dengan ciptaan manusia? Jangan ke mana-mana. Kita akan bincang lagi lepas ini. Menarik. Baru 2 ayat tu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Kita nak masuk ke ayat yang kedua sebentar saja lagi. Namun sebelum tu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Ceriakan pagi anda dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat menerusi rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih biar tahu. Jangan keliru pada pagi ini. Alhamdulillah saudara sekalian, sama-sama pada pagi ini kita mengambil ilmu berkaitan dengan sejarah penurunan Al-Quran. Topik kita pada hari ini, turunnya Al-Quran. Alhamdulillah kita masih lagi membincangkan tadi yang berbahagia Al-Fadhil Doktor Datuk kita membincangkan ayat daripada surah Al-Alaq 1 hingga 5. Namun kita hanya sahaja baru tahu tentang penjelasan atau pencerahan di sebalik ayat
ayat pertama. Kita teruskan lagi, Datuk. Dengan penerangan kita tentang ayat kedua ni, tentang kenapa ni Allah SWT nak mulakan ayat awal-awal wahyu tu tentang penciptaan manusia ni. Silakan. Terima kasih Dai Luqman. Kepada ibu ayah, para penonton yang saya kasih sekalian, taqabbalallahu minna minkum. Baru mungkin ada yang baru bersurau masjid setelah solat subuh, semoga Allah terima amalan kita. So, bila Allah Subhanahu wa taala firmankan ayat kedua, Iqra khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq. Nak beritahu yang menciptakan manusia ini Allah Subhanahu wa taala. Dia yang ciptakan kita, dia yang sempurnakan ciptaan manusia dengan memberi pelbagai panca indera, memberi kekuatan untuk berfikir, mencerap maklumat. Jadi dalam mencerap maklumat, dalam belajar, dalam mengkaji, kena ingat bahawa manusia ini diciptakan oleh pencipta. So, mesti kembali kepada pencipta yang sebenarnya mencipta manusia. Mana ada satu perkara yang boleh dilakukan oleh mana-mana makhluk, biarpun canggih macam mana teknologi, boleh tak cipta satu benda yang setanding dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak payah banyaklah, tak payah banyak Dai Luqman. Kita tengok boleh tak cipta sebiji padi saja? Oh, tak boleh. Sebiji padi. Cuba cipta sebiji padi. Kalau rasa hebat sangat. Kita boleh cipta roket pergi ke angkasa, tapi boleh tak jadikan sebiji padi? Apa sangat sebiji padi tu? Cuba cipta tengok. Sama konten dia. Sebab itu Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk di dalam Al-Quran. Kadang-kadang makhluknya besar, kadang makhluknya kecil. Allah bersumpah dengan buah tin, dengan zaitun. Mesti ada sebab. Betul kan? Allah cerita mengenai semut. Mesti ada sebab. Allah bersumpah dan Allah beritahu, aku tidak malu untuk memberi perumpamaan mengenai seekor nyamuk. Ataupun lebih kecil daripada itu. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa taala tidak rasa malu sebab orang Yahudi kata, "Hey apa? Muhammad, apa engkau punya Tuhan ni cerita bab nyamuk pula dalam Quran?" Tak ada benda lain dengan nak cerita. Baik, kalau itu perli daripada Yahudi ataupun golongan-golongan orientalis, maka kita kata, ayo kita bedah nyamuk tu, kita tengok apa dalam tubuh nyamuk. Boleh tak kita buat bedah siasat nyamuk ni? Macam mana? Ulama bincang, apa yang ada pada nyamuk, nyamuk kecil kan? Gajah besar kan? Apa yang ada pada nyamuk, begitulah konten dan juga begitulah juga fungsinya ada pada gajah. Nyamuk ada belalai. Gajah pun ada belalai. Nyamuk ada jantung. Gajah pun ada jantung. Kan? Jadi nyamuk, gajah ada ekor. Nyamuk ada ekor. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut nyamuk, nyamuk itu ciptaannya lagi luar biasa. Sebab nyamuk ini dibekalkan dengan radar untuk akses maklumat ataupun untuk radar dia pula untuk melihat ataupun kebolehan dia untuk mengisap darah seseorang. So dia guna radar, dia akses tengok. Sebab itu kalau kita duduk 5 orang, 3 orang kena gigit nyamuk, 2 orang tak kena gigit. 4 orang kena gigit, seorang tak kena gigit. Sebab darah seorang tu tak sesuai untuk nyamuk. So dia tengok dulu, boleh atau tidak nyamuk pendarah itu dihisap. Dan nyamuk tu nampak je belalai dia lembut. Tapi macam mana dia boleh menembusi kulit manusia? Disebut ada 27 batang gigi dalam belalai nyamuk tu. Dan dia juga, nyamuk ini, dia boleh bius orang. Tak rasa. So luar biasa kan? Jadi jangan terlalu pantas untuk mengkritik apa yang ada dalam Al-Quran. Ciptaan, setiap ciptaan, termasuklah ciptaan yang namanya manusia. Sebab itu Nabi SAW sebut bahawa jangan diubah ciptaan Allah itu. Allah dah jadikan kamu cantik, elok. Kalau rambut tu lurus, memang sesuai lah rambut lurus dengan muka bonjol macam tu. Kalau rambut kerinting, muka bulat, baru sesuai. Jadi semua itu ada dia punya package yang Allah Subhanahu Wa Taala dah create dah. Memang lihat cantik. Tapi manusia ada satu sifat sentiasa merasakan bahawa dia tak cukup cantik. Dia tak cukup sempurna. Cantik tak cantik ini subjektif. Saya melihat setiap sesuatu itu cantik ciptaan Tuhan. Sebab ada kreativiti yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Pernah dulu ada program yang cerita haiwan-haiwan ni kan, orang pergi tengok haiwan dekat laut, tengok tepi laut apa. Ada seorang penganalisa yang suka kejar buat dokumentari mengenai haiwan ni. Dia tangkap seekor biawak, dia peluk biawak, dia cium biawak, dia kata very beautiful, so nice, dia punya ekspresi tengok biawak. Dia melihat dari sudut pandang yang lain daripada kita. Kita kalau nampak biawak, kita nak langgar mati. Geram. Tapi dia tidak, dia sudut pandang yang berbeza. Jadi saya mesti melihat setiap sesuatu itu ada keunikan ciptaan Allah. Termasuklah manusia Allah jadikan ini sangat unik, sangat luar biasa. Lidah kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, semua ada keunikan. Sebab itu Allah bagi manusia rasa.
Allah bagi manusia rasa. Nyamuk gigit kita rasa, semut gigit kita rasa. Itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia diciptakan dengan sangat luar biasa. Sebab itu Allah Taala beritahu, tengok diri kamu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap orang yang mengkaji ciptaan manusia mesti melihat bahawa ini adalah satu ciptaan yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana teknologi manusia cipta pada hari ini. Ramai yang masuk Islam, ramai yang kembali pada Islam setelah melihat keunikan, keistimewaan dan juga kehebatan ciptaan manusia. Mata kita ni boleh membezakan berapa banyak kala. Telinga kita ni boleh mendengar sejauh mana. Mulut kita boleh bercakap berapa bahasa. Ada orang tu boleh cakap 15 bahasa. Lidah yang sama, mulut yang sama. Tapi dia boleh pusing-pusing cakap. Boleh cakap lain. Jadi unik ni ciptaan manusia. Bila melihat setiap satu organ yang ada dalam tubuh badan manusia. Saya ingat di University of Edinburgh di Scotland ada orang buat kajian mengenai jantung. Bila orang Islam selalu cakap manusia kena berfikir, akal berfikir, jantung ataupun hati buat keputusan. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sering sebut mengenai hati juga ada peranan dalam buat keputusan. Hati boleh berfikir. Kan Nabi pun sebut istafti qalbak. Dan kalau kalian ada sesuatu kemusykilan, sesuatu masalah yang dihadapi, tanyalah pada hati. Nabi pun sebut, kalau rosak segumpal darah itu, rosaklah seluruh tubuh badan manusia. Yang dimasukkan hati. Jadi maksudnya, hati ini boleh ke berfikir? Kan otak aja boleh fikir. Hati ni boleh fikir ke? Maka dilakukanlah satu kajian di Edinburgh, boleh atau tidak hati manusia ini, atau lebih spesifiknya lah jantung manusia ini, melakukan proses berfikir. Bila mereka operate, mereka bedah, mereka siasat, otak manusia ini dibekalkan dengan neuron. Neuron ini saraf-saraf kecil yang menghubungkan sehingga manusia boleh berfikir. Neuron yang sama juga Tuhan bekalkan dalam jantung manusia. Ini pembuktian melalui kajian. Jadi ini memberitahu bahawa hati manusia, jantung manusia juga boleh memberi pandangan, boleh membuat suatu keputusan. Bagi dunia teknologi atau dunia sains ataupun dunia perubatan, kalau seseorang itu mengalami brain damage ataupun brain dia mati, 3 minit oksigen tak sampai ke otak, mati. Otak itu akan mati. Maka jantung dia masih hidup. Orang itu kalau ikut perubatan, consider matilah. Sebab brain dia sudah mati. Tapi bagi Islam, jantung dia masih hidup lagi. Jantung dia masih hidup lagi, boleh ingat Allah, boleh fikir Allah. Jadi jantung itu masih hidup. Ikut Islam, dia tak mati lagi lah. Sebab itu, melihat kepada peranan organ-organ ini yang memiliki keluarbiasaannya tertentu. Jadi wahyu yang turun ini bukan wahyu yang sekadar disuruh baca kumpul pahala semata-mata. Tapi wahyu yang turun ini Allah start ayat-ayat yang aku turunkan ini baca. Baca. Sebab itu Allah sebut lagi Iqra wa rabbukal akram. Baca Tuhan dengan nama Tuhan yang maha pemurah. Yang maha pemurah. Nak beritahu baca dengan nama Tuhan yang maha pemurah. Cak. Sekali saya baca saya tak faham. 2 kali saya baca saya tak faham. 3 kali baca takkan tak faham. 3 kali lah. 3 kali lah. Ada orang sekali baca dia faham. Ada orang dia kena baca 3 kali. Tapi 3 kali baca, bila 3 kali baca, 4 kali baca sesuatu topik, dia akan yatarassakh fi dhihn. Dia akan benar-benar mengakar dalam ingatan, hafalan kita. Sebab itu Tuhan suruh ulang baca. Tak faham baca lagi. Quran ini, surah Fatihah, daripada awal saya belajar tafsir sampailah ke hari ini, bila setiap hari saya baca balik, saya akan jumpa benda yang baru. Bila baca jumpa benda baru. Bila baca jumpa benda baru. Bila baca jumpa benda baru. Sebab itu la yanqadi ajaibuhu. Al-Quran ini keajaiban dia tidak ada penghujungnya. Tidak ada terhenti. Tidak terhenti. Baca akan jumpa, baca akan jumpa, baca akan jumpa. Tapi kena kaji. Tuhan kau Tuhan pemurah. Mustahil kamu tidak diberi faham kalau kamu ulang-ulang membaca. Kemudian pula Allah Subhanahu Wa Taala sebut alladzi 'allama bil qalam. Dia ajar manusia dengan pena. Awwal ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama sekali Allah jadikan adalah pena. Sebelum Adam, Allah jadikan pena dulu. Pen dulu. Pena inilah yang mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Sama ada gembira ke manusia, duka ke manusia, hidup, rezeki, semua itu, pena itu telah pun catat. Sebab itu Nabi SAW bila sampai dekat Sidratul Muntaha, Nabi dengar kan bunyi ada tulisan, tulis. Ada bunyi. Jadi nak beritahu adanya makhluk yang pertama sekali Tuhan jadikan pena. Sebab itu Imam Syafi'i memberitahu supaya manusia ini sentiasalah kena mencatat ilmu. Nabi pun sebut qayyidul ilma bil kitabah.
tambat ilmu itu dengan mencatat. Sebab itu kita suka anak-anak murid kita dalam Tanyalah Ustaz, ada pen, ada buku, ada nota yang boleh dicatat. Buku tu, nama tajuk buku tu adalah Tanyalah Ustaz. Buku Tanyalah Ustaz. Jadi topik berkaitan pada hari tersebut ditulis maklumat. Yang penting-penting kita tulis. Sebab itu kita kena tulis. Tangan ini kena belajar menulis. Tangan ini menulis, otak ini akan berfikir. Dan apa yang kita tulis, insya-Allah kita akan ingat. Guru saya pesan dulu, bila menghafal Al-Quran, dia kata hafal, tulis. Hafal, tulis. Hafal, kemudian tulis balik. Katakan saya hafal surah Fatihah, saya dah hafal surah Fatihah, saya tulis balik surah Fatihah. Ini akan memperkemaskan lagi ingatan saya terhadap ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafal. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajar manusia apa-apa yang manusia tak tahu. Manusia lahir atas permukaan bumi ini, mereka tidak tahu apa-apa. Kita dilahirkan atas permukaan bumi ini, kita tak tahu apa-apa. Ibu ayahlah yang mengajar kita awal-awal, kemudian guru kita mengajar di sekolah rendah, kemudian di menengah, kemudian di universiti. Di universiti kita diajar oleh profesor, universiti, pensyarah mengajar kita. Kemudian kehidupan seharian pula, bila lepas saya belajar, saya bila masuk dalam medan pekerjaan, di situ pula saya akan belajar selok-belok. Jadi manusia ini tidak pernah terpisah daripada proses belajar. Sebab itu Nabi sebut, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntut ilmu itu daripada buayan sampai ke liang lahat. Jadi nak suruh manusia ini belajar. Jangan berhenti belajar. Bila berhenti belajar, itu maksudnya kita ada masalah. Jangan berhenti belajar. Walaupun satu ayat, walaupun satu perkataan, walaupun satu perkara. Sekecil-kecil perkara pun, belajarlah. InsyaAllah Allah akan beri kita kesihatan, keafiatan, dan kita akan dichannelkan atau akan diarahkan kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Kecelaruan yang berlaku, pelbagai masalah berlaku dalam masyarakat, semua berpunca bila manusia tidak ada ilmu. Sangat menyedihkan, Cak, bila 3-4 hari lepas kita dapat berita ada seorang lelaki pukul isteri dia sampai mati di Terengganu. Perempuan itu ada anak baru 3 bulan. Jadi di bulan puasa pukul dengan tukul besi, mati. Ini tak ada iman ke? Tak ada rasa takut ke? Kita ni nak bunuh seekor nyamuk pun, kita nak bunuh makhluk-makhluk, lipas kat rumah saya nak bunuh pun saya fikir Allah datang rumah kita tumpah rezeki. Ini pula manusia yang hidup sesama dengan pasangan kita disakiti. Di mana pergi iman? Sebab tak ada ilmu. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Ayat ini kita pandai pula kita beli, kita gantung. Tak baca, tak faham. Kita duk kata ini ayat 1000 dinar, 1000 dinar. Siapa yang dapat 1000 dinar gantung ayat dekat rumah? Kalau you tak faham, jangankan 1000 dinar, 1 dinar pun you takkan dapat. Betul tak? Tapi dia bukan rujuk pada 1000 dinar. Ayat itu yang paling mustahak kita faham kenapa ayat wa may yattaqillah duduk dalam surah At-Talaq. Surah perihal mengenai cerai. Kenapa pula di situ? Itu bermaksud Allah nak beritahu apa-apa sengketa, apa-apa permasalahan, apa-apa yang berlaku dalam kehidupan suami isteri, kembali kepada Allah. Jangan kembali pada media sosial. Ni publicity murahan ni yang kadang-kadang kita rasa tak seronok kita lihat. Tidak seronok apa yang kita nak beri. Sepatutnya kita yang ada nama, kita yang ada followers, kita bimbing masyarakat ke arah yang baik. Kita beri positif. Kita mesti rasa segan. Saya sebagai seorang ustaz, kalau benda silap saya buat akan jadi rujukan untuk orang, dan semua yang saya bimbing masyarakat akan dilihat sebagai satu yang hipokrit, satu yang pura-pura. Takkan kita sebagai influencer, takkan kita rasa tak ada peluang untuk kita berdakwah. Tak kiralah you pelakon ke penyanyi ke siapa saja. Cuba selitkan dalam itu nilai-nilai positif untuk membimbing. You ada ramai followers dari kalangan anak muda. Bimbing mereka. Dalam seni boleh masukkan dakwah. Dalam kita berlakon boleh masukkan dakwah. Kenapa tidak? Kenapa penghujung mesti dengan perkara-perkara yang mendukacitakan? Kita ni jadi lelaki atau jadi perempuan, jadi suami untuk membimbing, untuk membantu, membimbing rumah tangga. Sebab umur saya ini, bila sampai 25 tahun, saya kena bertanggungjawab untuk membina dan juga melahirkan generasi yang baik selepas saya. Itu tanggungjawab saya, bukan menghirup pikukkan dan juga menjadikan suasana tidak selesa kepada anak-anak. Apa yang kita akan bekalkan untuk anak-anak?
Kita kena ingat, banyak masalah di kalangan remaja yang berlaku, ini melalui kajian, adalah disebabkan broken family. Disebabkan keluarga berhentakan, suami, isteri berhentakan, anak-anak berhadapan dengan masalah. Allah Ta'ala beritahu dalam surah An-Nisa ayat 9, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah kalian takut sekiranya kalian meninggalkan satu generasi yang lemah. Lemahlah, mak ayah berantakkan bila masa nak didik anak. Bila masa nak pantau anak punya perkembangan, bila masa kita nak bawa anak pergi mengaji, bila masa kita nak bawa anak ke majlis-majlis ilmu, dah berhentakkan. Jadi bukan itu tanggungjawab kita. Kita ada tanggungjawab lebih besar. Mesti berlapang dada, mesti toleransi, mesti ada strategi. Jadi saya sebut ni agak semangat sikit. Sebab saya nak minta masyarakat ni faham kembali balik, sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita dengan begitu unik sekali. Sebab itu dalam surah ni kita lihat Allah ulang perkataan iqra, Allah juga ulang perkataan allama, ilmu, baca ilmu. Baca itu adalah jembatan untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan. Allahu Akbar. Jadi saudara sekalian, satu tamparan yang hebat untuk kita semua berkaitan dengan kepentingan ilmu itu sendiri, dan juga setiap persoalan di sebalik setiap jawapan bagi persoalan yang kita pernah bermain dalam fikiran kita itu sebenarnya ada dalam Al-Quran. Cuma kita perlu terus mencari dan juga mengkaji. InsyaAllah satu pencerahan yang baik daripada Baga Al-Fadhil Datuk berkaitan dengan ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Jadi Datuk, banyak lagi kita nak bincangkan ni. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih, biar tahu jangan keliru, dengan topik istimewa kita pada hari ini bersempena dengan nuzul Al-Quran, iaitu tentang turunnya Al-Quran. Alhamdulillah, sepanjang tempoh 40 minit yang lepas kita membincangkan tentang wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah Al-Alaq daripada ayat 1 hingga 5. Sebenarnya 1 hingga 5 tu Datuk, bukan satu surah lagi tu. Kalau masya-Allah, kalau satu surah tu kita perlukan betul, satu pencerahan yang berlainan dalam episod yang lain, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh terus untuk berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda, ataupun kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini. Seperti biasalah, jangan lupa untuk tekan butang suka banyak-banyak kali, dan juga dalam masa yang sama kita kongsikan ilmu kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini tentang Al-Quran ini kepada seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Di samping itu juga, seperti mana pesanan Datuk sebentar tadi, kita di selain daripada kita mentadabbur Al-Quran, kita mendengar alunan Al-Quran, apa kata kita sama-sama juga membaca bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk setiap ayat Quran yang dibacakan oleh beliau sebentar tadi, insya-Allah. Jadi Datuk, kita teruskan lagi Datuk perbincangan kita pada pagi ini dengan, mungkin Datuk nak kongsikan ayat yang berikutnya bersempena dengan nuzul Al-Quran, Datuk. Silakan Datuk. Bersempena dengan nuzul Al-Quran, ada satu ayat yang memang specifically sebut Quran ini turun pada bulan Ramadan, ayat 185 surah Al-Baqarah. Cuba belik-belik Quran yang ada dekat tangan, ataupun cuba kita tengok dalam app Quran yang ada. Kita baca sama-sama. Sempena dengan nuzul ni, kita meriahkan lagi Tanyalah Ustaz dengan alunan ayat suci Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul Azim. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala pilih untuk turunkan Al-Quran. Kita lihat terjemahannya. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa, iaitu sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Datuk, sikit tu. Kalau kita tengok pada ayat ni Datuk, digunakan syahrul Ramadan alladhi unzila. Kadang-kadang ada juga dalam Quran tu menggunakan perkataan nazala dan juga nazzala. Betul. Datuk. Apa betul. perbezaan Datuk itu? Dia unzila ini dia adalah sighah tamrid ataupun unzila ini dipanggil sebagai fa'il madhi mabni lil majhul. Kalau ikutkan syahrul Ramadan alladhi anzalallahu al-Quran. Tapi disebabkan yang turunkan itu disembunyikan, maka kita lihat ayat itu berbunyi syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Jadi kalau itu unzila. Kalau nazzala, dia biasanya kalau nazzala itu membawa maksud turunnya Quran berperingkat-peringkat. Itu nazzala. Kalau nazala, turun sekaligus. Nazala bihi ruhul amin. Malaikat Jibril bawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nazala itu turun dengan sempurna. Sama ada satu surah beberapa ayat sempurna turun. Tapi dalam Al-Quran bila Allah Taala sebut nazzala turun berperingkat-peringkat, nazala turun sekaligus. Dia Al-Quran ini bila kita lihat kepada terjemahan dan juga maksud yang terkandung dalam ayat ini juga memberi satu peringatan untuk kita bahawa di bulan Ramadanlah Allah pilih untuk turunkan Al-Quran. Pilih bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran Al-Karim. Turun ini pula Cak ataupun Dai Luqman, dah biasa panggil Cak ni. Turun pula Al-Quran ini dia ada 3 peringkat. Turun daripada Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfuz, di mana tempat catatnya segala wahyu. Turun daripada Allah ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz turun ke lapisan langit yang pertama, ila sama'id dunya. Turun ke lapisan langit yang pertama. Mana lapisan langit pertama itu Ustaz? Lapisan langit pertama adalah di atas kita. Di atas kita bukan direct, tapi langit yang pertama ini kita tidak tahu jaraknya berapa jauh. Mungkin juga NASA ada kiraan, tapi saya tak sempat capai maklumat tersebut. Tapi lapisan langit pertama, cuma cukuplah kalau saya memberitahu pada para penonton, lapisan langit pertama ini adalah segala cakrawala sistem suria yang ada lapisan langit pertama. Yang planet Zuhal, Pluto, Zuhra, semua planet-planet ini, bulan dan bintang ni semua di langit yang pertama. Di bawah langit pertama. Oh. Sebab itu disebut walaqad zayyana as-sama'ad dunya. Dalam surah Al-Mulk yang kita bacakan, walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah Subhanahu wa taala beritahu, kami perhiaskan lapisan langit pertama dengan pelbagai cakrawala. Lapisan langit pertama. Kita tak tahu apa di 2, apa di 3. Jadi nak tahu lapisan langit pertama, penghujung lapisan langit pertama, kita tidak tahu. Di situlah Quran itu diturunkan, disimpan di situ, maka dari situ malaikat Jibril bawa turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperingkat-peringkat dalam tempoh masa 23 tahun.
13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka turunlah 114 surah ini dalam tempoh yang begitu panjang. Sebab itu kita lihat Al-Quran ini dia turun mengikut keperluan dan juga apa-apa isu yang ada dalam masyarakat semasa. Rawatan Al-Quran adalah sesuai dengan penyakit dan juga permasalahan yang ada dalam masyarakat. Kita lihat kalau surah-surah Makkiyah lebih menangani isu berkaitan dengan akidah, akhlak, budi pekerti, hubungan sesama manusia, lihat langit, lihat bumi. Dan surah-surah Makkiyah ini dia memiliki balaghah ataupun ilmu balaghah yang sangat tinggi. Ilmu balaghah sangat tinggi. Sebab itu surah dia pendek-pendek. Surah Makkiyah pendek-pendek ayat dia. Pendek-pendek, tetapi orang Arab bukanlah satu yang asing untuk mereka memahaminya. Sebab mereka juga menguasai balaghah. Mereka juga menguasai bahasa dengan begitu tinggi. Sebab itu Mekah ni, bila Quran turun di Mekah, dia mencabar orang Arab. Orang Arab kata, Muhammad ni Quran ni kau cipta. Quran ni kata-kata syair. Quran ni adalah cerita dongeng. Kalau betul Quran ni Muhammad cipta, Quran ni cerita dongeng, Quran ni cedokkan Nabi cedok daripada Taurat dan Injil, ayuh. Al-Quran kata, saya cabar kalian dengan satu surah. Fa'tu bisuratin, fa'tu bimithlihi. Pertama sekali Tuhan cabar, bawa satu Quran seperti Quran ini. Tak boleh. Kalau tak boleh satu Quran, bawa 10 surah. Bi'ashri suwarin. Bawa 10 surah. Pilihlah surah-surah pendek. 10 surah. Boleh tak kamu buat? Okey, tak boleh juga. Satu surah. Diturun daripada satu Quran, 10 surah, satu surah. Itu bonus yang paling terakhir. Tawaran yang paling akhir. Maksudnya satu surah. Cuba challenge Quran. Satu surah aja. Boleh tak? Tak boleh. Sebab itu para penyair, beberapa orang penyair yang tersohor di Mekah, di Madinah, masuk Islam. Sebab bila kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy beritahu kepada penyair-penyair, sama ada penyair yang di Mekah ataupun datang berdagang atau datang singgah di Mekah, diberitahu oleh pembesar-pembesar Quraisy yang anti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian jangan dengar bicara Muhammad. Jangan pernah kamu lalu dekat Nabi Muhammad. Kata-kata dia itu akan menyihir kamu. Kamu akan terpegun, kamu akan tersihir dengan bicara Muhammad, bacaan-bacaan Muhammad. Jadi ada penyair lalu tutup telinga. Tidak mau dengar. Tutup telinga. Lalu kat Nabi Muhammad, tutup telinga. Satu hari penyair, cerdik juga penyair ni hujungnya. Dia kata, aku ni penyair. Hebat dari sudut bahasa. Aku dapat sanjungan. Aku dapat habuan dengan syair-syair yang aku reka. Syair aku pula digantung di Kaabah sebagai satu penghormatan. Kenapa pula aku harus takut nak dengar Muhammad? Satu hari dia pun tak tutup telinga, pergi menyorok dengar. Sekali je dengar, masuk Islam. Allah. Mustahil ini bicara manusia. Mustahil. Boleh ke orang reka macam tu? Mana boleh orang reka? Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tengok dia punya penghujung ayat tu bunyi berapa cantik. Wadduha wal laili idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tengok dia punya penghujung, qafiyah dia dari sudut sajak dia, dari sudut ilmu kan, dari sudut balaghah orang bincang, dari isti'arah dia, dari sudut tashbih dia. Jadi siapa boleh challenge? Sebab itu orang Arab tak boleh nak challenge Al-Quran. Hujungnya mereka surrender. Surrenderlah sebab Quran menceritakan kepada mereka apa yang patut mereka tahu, dan Quran ini datang mencabar. Kalau boleh, ayo cabar. Tak kira lah kau profesor, kau sehebat mana penguasaan bahasa Arab, ayo. Cuba lihat. Tak boleh. Tak mampu manusia untuk mencabar Al-Quran Al-Karim. Jadi turun Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sampaikan kepada penduduk di Mekah. Yang ayat pertama turun itu ketika Nabi berada di Gua Hira. Sebab itu disebut sebagai dua nuzul. Pertama turun ke lapisan langit pertama, kedua turun ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat pada hari ini, yang kita sambut, pertama kali turun Quran ke bumi. 17 Ramadan mengikut perkiraan, 17 Ramadan Quran kali pertama turun ke bumi. First time. Daripada lapisan langit pertama turun ke bumi. Ini adalah satu penghormatan, satu kemuliaan. Allah pilih untuk turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. Jadi Al-Quran menjelaskan sejelas-jelasnya
wal furqan. Al-Quran, mustahak yang perlu tahu ialah Al-Quran adalah kitab yang membezakan antara hak dan batil. Tuhan mana yang harus disembah? Apa yang harus dimakan? Bagaimana harus hubungan sesama manusia? Mana yang hak, mana yang batil? Sebab itu kita lihat sirak, pertembungan itu adalah pertembungan di antara hak dan yang batil. Yang hak ni wa bihaqqi anzalnahu wa bihaqqi nazal. Hak ini satu hari nanti akan ditimbul. Kebenaran satu hari nanti dia akan timbul seperti mana timbulnya sabuk di dalam air. Dia akan timbul. Sebab itu kebenaran suatu yang tidak boleh disembunyikan. You tak boleh swipe under the carpet. Satu hari akan keluar. Sepandai-pandai tupai melompat, kata orang kan. Kebenaran akan keluar satu hari nanti. Sebab itu Al-Quran tidak boleh dicabar, tidak boleh ditutup kebenarannya. Satu hari nanti dia akan timbul. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, beritahu kepada kita dalam yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Dalam ayat yang lain, dua ayat, Allah Ta'ala beritahu ada usaha untuk memadam cahaya Allah, memadam keunikan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala kata, "Hey, tak boleh. Mustahil. Kamu takkan dapat padam, takkan dapat tutup kebenaran Al-Quran." Sebab itu ujungnya kita lihat macam mana mereka terima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Cabaran wahyu. Kemudian wahyu ni pula turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi hafal. Nabi hafal, Nabi bacakan kepada para sahabat. Sahabat pula hafal. Sahabat pula hafal. Tapi jernihnya hati diorang masa tu, Cak. Baca, Nabi dengar, Nabi hafal, Nabi baca kepada sahabat. Sahabat hafal. Berperamai sahabat hafal Al-Quran. Guru yang hebat melahirkan anak murid yang hebat. Nabi Muhammad adalah sehebat-hebat guru dan sahabat ridwanullah alaihim adalah sehebat-hebat pelajar. Dia mereka terima segala wahyu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ada kalanya Nabi Muhammad takut lupa, Nabi baca bergegas. Cepat-cepat Nabi baca, cepat-cepat Nabi baca. Allah tegur, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Muhammad, jangan engkau bergegas, jangan engkau nak gegas-gegas, nak cepat-cepat dalam menghafal Al-Quran. Kerja hafalkan Al-Quran, kekalkan Al-Quran dalam ingatan, dalam hati engkau Muhammad, kerja kami. Allah yang jaga Al-Quran dalam ingatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu diriwayatkan bahawa 2 Ramadan terakhir sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril turun, duduk dengan Nabi, ulang kaji Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi dengar. Saya ingat guru saya almarhum Tuan Guru Haji Hassan Musa. Semoga Allah merahmati beliau, dah meninggal 2 tahun lepas. Bila saya mengaji Quran, biasanya ramai lah yang daftar nama nak mengaji Al-Quran ni sampai 10-15 orang. Mula-mula ramai. Ni biasa berlaku kat masjid, kat surau. Ya, mula-mula, okey, kita akan buka kelas mengaji. Berapa ramai nak masuk? Masuk nama. Minggu pertama ada, minggu kedua ada, minggu ketiga mula kurang. Hujungnya tinggal guru dengan seorang aja anak murid. Itulah berlaku pada saya. Bila saya pergi, saya beritahu, Tok Ayah, Farid seorang aja ni, kawan-kawan nampak ramai yang tak ada. Tak apa. Dulu Nabi Muhammad pun dengan Jibril berdua saja. Saya rasa, ya Allah, terubat rasa hati ni. Dan Tuhan beri peluang untuk ada masa yang banyak. Jadi, guru saya kata, kalau ramai-ramai, Farid dapat baca 10-15 minit. Ni tak ada orang, Farid seorang baca 2 jam. 2 jam. 2 jam. Maksudnya itu peluang untuk saya, rezeki untuk saya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegur, jangan Muhammad. Aku yang hafalkan Quran, aku yang kekalkan Al-Quran dalam ingatan kau. Dan Nabi terima wahyu itu pula sama ada Jibril datang memberitahu. Biasanya Jibril ini suka menyerupai seorang sahabat, Dihya Al-Kalbi. Ataupun Jibril datang dalam siapa-siapa pun tak dengar, tak nampak, Nabi akan dengar. Sahabat-sahabat tak nampak, Jibril datang dalam keadaan tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia, tapi Nabi dengar. Dan Nabi juga selalu datang oleh Jibril dengan, kadang-kadang Jibril datang dalam rupa manusia untuk jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan, menyampaikan wahyu. Dan ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi wahyu secara direct kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hari Nabi menerima wahyu di hari yang panas terik. Nabi terima wahyu, Nabi akan kesejukan menggigil.
Kalau dalam suasana sejuk menggigil, terima wahyu, Nabi akan berpeluh. Kalau Nabi sedang naik unta akan duduk. Punya beratnya wahyu turun. Al-Quran diturunkan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala beritahu Al-Quran adalah suatu yang sangat berat, sangat besar maksudnya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jap. Bila Allah turunkan Al-Quran, Allah tanya pada gunung dan ganang, kenapa nak terima tak Al-Quran? Kedua-duanya tak nak terima. Kenapa tak nak terima? Kenapa alam semesta tak nak terima? Jangan ke mana, kita sambung lepas ni. Kenapa alam semesta tak mau terima ayat Quran ni? Nak tahu tentang jawapannya? Terus kekal bersama kami, Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sidang tuan sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Biar tahu, jangan keliru. Ambil ilmu berkaitan dengan satu ilmu yang mahal. Sebab apa? Ilmu Al-Quran ini cukup mahal, iaitu ilmu berkaitan dengan turunnya Al-Quran, bersempena dengan istimewa nuzul Al-Quran pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat, kita mendapat pelbagai kisah-kisah, pelbagai penceritaan dan juga sejarah di sebalik penurunan Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat. Jadi tuan-tuan sekalian, ada sedikit iklan. Nikmati diskaun 1.5% daripada harga emas dengan kempen diskaun akaun Affin Emas I. Hubungi 0382302222 atau kunjungi mana-mana cawangan Affin Bank, Affin Islamic berdekatan dengan anda untuk maklumat lanjut. Sentiasa untuk anda. Jadi setelah selesai kita bincang sedikit iklan, kita teruskan lagi Datuk. Sebab apa tadi Datuk meninggalkan kami dengan tanda tanya. Kenapa yang alam semesta ni menolak daripada nak menerima ayat Quran tetapi diterima oleh Nabi SAW? Manusia sanggup terima. Kita lihat dalam ayat dalam surah Al-Ahzab, "Lau aradna al-amanata 'ala samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insan." Ulama bincang dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebut lau aradna al-amanata, kalau kami nak beri amanah. Amanah ini ulama juga ada tafsirkan sebagai Al-Quran. Ada juga ulama tafsirkan sebagai agama. Itu ayat pertama. Yang keduanya, surah Al-Hashr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Kalaulah kami turunkan Al-Quran, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal. Manusia ingat, Quran ini bukan benda yang senang. Nabi Muhammad awal-awal terima Quran ini bukan satu perkara yang senang, bukan satu perkara yang mudah. Sahabat-sahabat pun begitu juga. Kalaulah Quran ini Tuhan pilih untuk turunkan di atas gunung ganang, namakan sajalah gunung yang paling hebat. Gunung apa? Everest, Himalaya. Gunung yang paling hebat di mana? Sebutkan saja. Semua gunung ganang itu akan hancur, berkecai, lebur. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Pokok gunung ganang pun tahu erti kehebatan Al-Quran. Bergegar gunung ganang, hancur disebabkan takut kepada Allah kerana tak mampu untuk memikul Al-Quran, tak mampu memikul wahyu Tuhan. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Quran kepada manusia. Gunung ganang, makhluk yang paling besar, yang hebat, yang gagah, gagal, tak mahu. Jadi manusia, hamalahal insan, manusia yang sanggup menerima untuk memikulnya. Jadi pikul lah betul-betul. Jangan main-main. Dia bukan pikul-pikul saja, pikul kulu kile, pikul, bukan. Itu pikul secara literal. Kita mau pikul dalam memahami konten dan juga mempraktiskan perintah-perintah Tuhan dalam Al-Quran. Itu yang paling mustahak. Jadi turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelbagai cara, min wara'i hijab, dengan dengar bunyi. Ada satu riwayat sahabat beritahu sedang Nabi baring. Nabi duduk sahabat dengan sahabat-sahabat, kadang Nabi baring. Nabi dalam baring tu Nabi terjaga. Sebab pertama sekali kita kena ingat, tidur para anbiya, para rasul tidak seperti mana tidur saya dan tidur tuan-tuan. Kita tidur memang tidur. Tidur Lena. Tidur betul-betul tidur. Akan sampai satu masa tidur tak bangun dah. Kita ni memang tidur betul-betul. Tak tahu apa dah. Shut down semua.
Tapi nabi-nabi dan rasul tidur mereka tidak seperti tidur kita. Dalam tidur mereka boleh dapat wahyu. Kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat wahyu menyembelih anak lelaki dia atau putera sulung dia Ismail alaihi salam. Betul kan? Jadi Nabi Ibrahim mimpi pertama, kali pertama Nabi Ibrahim mengatakan ini mungkin mainan syaitan. Kali kedua, kali ketiga, bila mimpi berturut-turut, barulah Nabi Ibrahim putuskan itu adalah petunjuk Tuhan. Saya nak sebut Nabi Muhammad tidur baring di sisi para sahabat untuk seketika. Nabi bangun, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nabi baca. Jadi maksudnya dalam tidur juga Nabi dapat mimpi, dapat wahyu. Jadi perjalanan wahyu untuk sampai kepada Nabi SAW. Ada juga wahyu diturunkan, Cak, mengikut persoalan-persoalan yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh surah Al-Ikhlas. Bila surah Al-Ikhlas ni turun, kalau kita lihat pada asbab nuzul dia, sebab penurunan surah Al-Ikhlas ialah apabila datang sekumpulan manusia yang terdiri daripada Yahudi, Nasrani dan juga Majusi, termasuklah juga dalam kumpulan tersebut adanya kafir Quraisy. Mereka sepakat sebulat suara nak jumpa Nabi Muhammad, bertanyakan kepada Nabi Muhammad perihal Tuhan Muhammad itu. Jom kita pakat pergi tanya kat Muhammad, Tuhan Muhammad ni daripada apa? Jom kita pergi pakat tanya. Mereka datang tanya sebulat suara dan serentak mereka tanya, Ya Muhammad, akhbir lana min ayyi syai'in suni'a rabbuk. Muhammad, beritahu kami Tuhan engkau itu diciptakan daripada apa? Amin zahabinhu, amin fiddatinhu, amin khashabinhu, amin nuhasinhu. Tuhan engkau ni adakah dijadikan daripada emas, perak, gangsa ataupun kayu? Daripada apa? Daripada apa Tuhan engkau diturunkan? Nabi Muhammad tak jawab. Sehinggalah malaikat Jibril bawa turun wahyu. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu Tuhan yang tunggal. Allahu samad. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun yang setanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawapan itu merangkumi jawapan untuk Yahudi, jawapan untuk Nasrani, jawapan bagi mereka yang menyembah ideal-ideal ataupun objek-objek tertentu. Jadi jawapan itu adalah merangkumi. Cuma saya nak beritahu, setiap kali kita tengok atau kita jumpa dalam Al-Quran kalimah qul, katakan Muhammad, katakan Muhammad, katakan Muhammad, mungkin kebanyakannya adalah disusuli dengan soalan yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka akan tanya kepada engkau mengenai perihal ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mereka bertanya, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau perihal haid, bila wanita datang haid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan ianya adalah sejenis penyakit, oleh yang demikian hendaklah kamu menjauhi isteri atau tidak mendatangi isteri ketika dia sedang haid. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya perihal harta rampasan. Kan qulil anfalu lillahi walir rasul. Katakan harta rampasan itu untuk Allah dan untuk Rasul, yang kemudian dibahagi-bahagikan kepada para pejuang, kepada Nabi, dan juga adalah bahagian tersebut khumus atau 1/5. Jadi nak beritahu, kalau kita jumpa kul, yas'alunaka, itu semua adalah persoalan-persoalan ditanya lalu turun ayat. Jadi pertanyaan-pertanyaan mereka tidak sekali kan, pelbagai bentuk. Cuma uniknya para sahabat ridwanullah alaihim, turun ayat mereka beriman. Cuma mungkin ada yang bertanya, Ustaz, Quran ni turun berperingkat-peringkat ya, berperingkat-peringkat. Kenapa tak turun sekaligus kepada Nabi Muhammad jumlatan wahidatan? Tak turun sekali turun kat Nabi Muhammad SAW. Jibril bawa duduk 1 bulan baca Quran, Nabi hafal. Kenapa tak jadi macam tu, Ustaz? Sebab dia turun munajaman linuthabbita bihi fuadak. Pertama sekali untuk memperkukuhkan keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kejituan keimanan dan juga kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan wahyu.
Sebab dalam Al-Quran ada kisah-kisah Nabi. Ada kisah Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa. Jadi kisah-kisah ini akan menguatkan lagi Nabi Muhammad SAW. Jadi berperingkat-peringkat. Yang keduanya, bila turun perintah-perintah dalam Al-Quran, bukan satu perkara yang mudah. Nak ubah manusia ni 360 darjah, 390 darjah. Tiba-tiba nak ubah. Daripada minum arak, turun ayat, dah, jangan minum. Mungkin jadi satu kejutan, mungkin jadi satu kesukaran. Sebab orang Arab dua benda atau disebut tiga benda tak boleh pisah. Perempuan, arak dan juga hiburan. Tak boleh nak pisah. Jadi kalau itu sudah menjadi satu yang mendarah daging dalam kehidupan mereka, mestilah ambil langkah untuk merawat secara berhati-hati supaya manusia berubah. Saya ingat lagi bila ada Syekhul Azhar didatangi oleh seorang lelaki yang mengaku dia ni tak semayang. Dia hanya semayang Jumaat saja. Dia kata, Syekh, saya ni Jumaat aja semayang. Solat lain semua saya tak buat. Apa pandangan Syekh? Dia kata, jaga semayang Jumaat tu elok. Itu dia jawab, jaga semayang Jumaat tu elok. Kalaulah Syekh tu kata, apa engkau ni jadi orang Islam Jumaat, solat Jumaat hari solat lain, solat kau tak buat, kau ni Islam jenis apa? Tak. Takut kalau cakap macam tu, Jumaat boleh tak solat. Semua tinggal. Maksudnya, dia cuba cari pendekatan. Jaga solat Jumaat betul-betul, barangkali dengan jaga solat Jumaat, akan terukirlah keinginan dia menjaga solat-solat yang lain pula. Betul kan? Jadi sama juga contoh pengharaman arak. Arak, dia mula-mula Quran ayat turun, kamu tattakhiduna sukranan, kamu jadikan arak ni perahan daripada korma, perahan daripada buah anggur sebagai minuman yang memabukkan. Masa tu bila Omar dengar ayat tu, Omar dah rasa lain. Apa benda ni Tuhan nak beritahu? Kemudian turun pula ayat memberitahu ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ismuhuma akbar min naf'ihima. Arak ini manfaatnya sikit, mudaratnya banyak. Manfaatnya sikit, mudaratnya banyak. Kemudian masih lagi mereka minum. Jadi bila mereka minum, dalam mabuk mereka solat. Ada kalangan sahabat, bukan semua sahabat lah, ada sahabat. Tapi bila ayat kedua pun begitu juga, Nabi Umar bin Al-Khattab mula minta dengan Allah Subhanahu wa taala, kata, apa yang Allah nak bagi tahu ni? Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafi'. Wahai Tuhan, tolong jelaskan apa yang kau nak mengenai ayat Quran, mengenai arak ni. Jangan minum waktu, maksudnya manfaatnya sikit, mudaratnya banyak. Jadi mereka masih minum lagi. Kemudian turun pula ayat memberitahu bahawa la taqrabus salata wa antum sukara. Sebab dalam mabuk bila mereka solat, baca ayat Quran salah-salah. Contoh yang diriwayatkan, mereka baca surah Al-Kafirun, terbalik-terbalik baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayatnya bunyi la a'budu ma ta'budun. Ayat bila imam tu baca a'budu ma ta'budun wa antum ta'buduna ma a'bud. Kamu sembah apa yang aku sembah apa yang kamu sembah. Saya mabuk. Jadi celaru dah. Jadi tak tersusun ayat dalam. Sebab itu dinamakan arak itu al-khamr. Dalam bahasa Arab sebut khamr. Dalam arak, kalau kata kenapa namakan arak, mungkin kita tak tahu macam mana kita nak translate. Arak lah Ustaz, arak benda yang memabukkan. Tapi kalau dalam Arab, bahasa Arab disebut khamru. Al-khamr. Khamr maksudnya menutup. Khimar, perempuan kan pakai khimar. Maksud khimar itu menutup. Khamr maksudnya menutup. Jadi siapa yang mabuk, siapa yang minum arak, dia akan menutup kewarasan akal. Kewarasan akal daripada berfikir secara logik, secara rasional. Sebab itu ada yang minum arak, kadang ditabik kat tiang tak tentu pasal. Sebab dia tak rasa malu dah. Sebab dah cabut kewarasan akal. Malam balik bergaduh dengan isteri, cakap itu cakap ini. Besok bila dah cerah, dia tak mabuk dah. Isteri kata malam tadi dia cakap, mana saya ingat, sebab mabuk. Tak ingat. Jadi nampak kan? Dan Nabi pun sebut, ibu segala maksiat adalah arak. Kan? Jadi bila masih lagi diorang minum, tapi tak waktu solat. Jadi lepas subuh tak minum, takut mabuk sampai ke zuhur. Lepas zuhur tak minum, takut terbawa-bawa ke asar. Lepas asar pun mereka tak minum, takut terbawa-bawa sampai ke maghrib. Maghrib tak minum, isyak dekat. Jadi mereka minum lepas isyak. 1 hari tak minum. 1 hari tak minum. Jadi bila 1 hari tak minum, malam baru start minum, dia minum dengan amount yang banyak, volume yang besar sikit. Macam abang-abang lah, 1 hari tak merokok, buka puasa kan. Ini tak ada kena mengenai hidup dan mati. Dia punya pulun tu kan, 1 hari tak dapat. Jadi agaknya begitulah, mereka pun pulun minum banyak.
Jadi bila pulun minum banyak, mereka jadi hilang kewarasan, bergaduh antara satu sama lain sebab puncanya adalah kabilah engkau kabilah cak ayam. Macam lebih kurang. Engkau ni kabilah cak ayam. Berani kau cakap kabilah aku cak ayam. Kabilah engkau lah cak ayam. Jadi bergaduh, bercakap, bertikam lidah. Daripada bertikam lidah, mula menggunakan alat-alat yang ada. Contohnya pelepah tamar, kasut, digunakan baling, pukul sampai ada yang berdarah. Nah, sekarang Allah turunkan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Turun ayat melihat kepada bukti yang jelas. Kamu ni sahabat-sahabat besar. Jadi disebabkan arak, tengok, membawa kepada permusuhan, pergaduhan dan juga membawa pertelingkahan. Oleh yang demikian, hendaklah kalian jauhkan sama sekali kehidupan kalian daripada arak. Jadi jelas, bila turun ayat tu, Umar orang yang pertama happy. Umar happy. Alhamdulillah, alhamdulillah, al-ana ya Allah, bayyanta lana fil khamri bayanan syafiyah. Sekarang ya Allah, sekarang engkau telah jelaskan kepada kami sejelas-jelasnya mengenai Al-Quran. Pada masa itulah digambarkan lorong-lorong di Madinah itu dibanjiri dengan arak yang dibuang. Tempayan-tempayan yang ada arak ni dipecahkan, dibuang. Tak ada sahabat kata, aku nak habiskan yang ada stok ni. Habiskan sikit. Lepas ni aku stop. Nanti dulu. Setiap macam kita lah, setiap tahun kita ada keazaman. Jadi aku nak habiskan diri. Relax Yang ni stok ni membazir kang. Innal mubazirkan ikhwan syaitan. Bazirkan kawan syaitan. Tak, harap tu sendiri jadikan kau syaitan. Jadi jauhkan sama sekali. Kadang pelik juga, ada satu ajaran yang saya baca, saya diberitahu, ada satu ajaran pula dekat dunia ni, di Malaysia pun ada juga tersebar sedikit sebanyak, bahawa boleh minum arak. Sebab dia kata arak ni adalah air syurga. Loh. Arak ini boleh minum dalam syurga, kenapa tak boleh minum kat bumi? Alah, saya kata darjah berapa sekolah ni? Kan? Apa benda yang tak boleh nak faham? Dia bukan isu arak tu memabukkan tak memabukkan. Sebab Nabi sebut memabukkan atau tidak memabukkan tetap haram. Qaliluhu wa kathiruhu haram. Ustaz, boleh tak saya minum? Yang ni Ustaz, arak ni Ustaz, dia tak mabuk tau Ustaz. Tak mabuk sebab dia dah keluarkan alkohol ni, dia tak ada dah. Minum, relax. 1,001% kalau dah arak tetap haram. Kata habis ubat-ubat kita ada drug, ada unsur-unsur mabuk kan, dia dah tukar dekat makmal jadi ubat, kan beza. Kan sudah beza. Jadi tak boleh tu tak boleh lah. Sebab Nabi pun sebut ummul maksiyah, ibu kepada segala maksiat, kejahatan adalah arak. Kan seorang lelaki ditawarkan sama ada nak berzina, bunuh baby, anak kecil ataupun minum arak. Dia kata takkan aku nak bunuh anak kecil, berdosa baby kot. Takkan aku nak berzina. Weh, itu lagi bahaya. Minum arak lah, nampak ringan. Lepas minum arak dia berzina, lepas berzina dia bunuh. Tengok arak tu nampak macam simple, dia memandu kepada kemudaratan yang lebih besar. Sebab itu sahabat melihat bila wahyu turun, mereka beriman, mereka percaya, mereka berpegang dan mereka buat keputusan. Inilah panduan, inilah ajaran yang harus dipegang untuk membina sebuah masyarakat yang hebat. Itulah hebatnya mereka bila lihat pada penurunan Al-Quran Al-Karim. Nak membina satu keimanan itu perlukan langkah-langkah. Langkah demi langkah. Begitu juga kita dalam nak berhijrah, perlukan ada langkah-langkah tersebut. Tapi mula pada sekarang, kalau tak sekarang, bila lagi? Di saudara sekalian, banyak lagi kita akan bincangkan berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Namun sebelum tu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan sambungannya di TV9 sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih biar tahu jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
والسلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih Biar Tahu. Jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini memberi 1001 rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita sekarang ni, mungkin hari ini semua atau kebanyakan daripada kita ini pada hari ini bercuti. Jadi apa kata kita luangkan sedikit masa kita selain daripada kita berpuasa ini, kita tambahkan juga amalan itu, kita lipat kali gandakan juga amalan kita di bulan Ramadan ini dengan kita mengambil ilmu, datang ke majlis ilmu, dan juga bukan sahaja di dalam Tanyalah Ustaz, mungkin selepas ini ada juga pengajian di surau ataupun masjid, bolehlah untuk sama-sama kita hadiri untuk kita tambahkan lagi pengetahuan dalam kehidupan kita. InsyaAllah Allah SWT akan berikan kita tentang kefahaman di dalam agama kita, insyaAllah. Masih lagi kita mencakap topik berkaitan dengan turunnya Al-Quran, istimewa nuzul Al-Quran pada pagi ini. Jadi kita dengan ini nak meraihkanlah beberapa soalan daripada sahabat-sahabat penonton kita. Jadi soalan yang pertama daripada Rosmahizan Abdullah kita, insya-Allah. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah istilah nuzul Al-Quran ini secara majaz atau simbolik semata-mata bagi menunjukkan ketinggian Al-Quran itu? Mengapakah para ulama berselisih pendapat tentang penurunan Al-Quran berlaku dalam dua bentuk, iaitu sekaligus dan secara berperingkat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Datuk. Ya, terima kasih kepada Rosmahizan atas soalan tadi. Pertama sekali, adakah istilah nuzul Al-Quran ini secara majaz secara balaghah atau secara simbolik semata-mata bagi menunjukkan ketinggian Al-Quran? Pertama sekali, nuzul Al-Quran turun daripada sisi Allah ke Lauhil Mahfuz, ke lapisan langit pertama. Itu adalah menunjukkan ketinggian Al-Quran itu sendiri. Nuzul mestilah daripada tempat tinggi ke bawah, dari bawah naik ke atas, dipanggil sa'ad ataupun su'ud. Jadi nuzul, dia turun daripada tempat tinggi ke bawah. Itu menunjukkan pertama sekali kemuliaan, ketinggian Al-Quran serba-serbi. Maksudnya dari sudut balaghahnya, dari sudut syariatnya, dari sudut adabnya, dari sudut pembangunan insannya, semua menggambarkan akan ketinggian Al-Quran selayaknya dengan Al-Quran yang datang daripada tempat yang tinggi. Keduanya, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus dan kenapa pula diturunkan secara berperingkat-peringkat, ataupun kenapa perkara ini berlaku? Pertama sekali, kalau turun sekaligus, seperti mana kita bincang sebentar tadi, bahawa sekaligus itu akan menyukarkan untuk orang praktis. Dia akan menjadi satu kejutan. Sebab Mekah dan Madinah, environment dia tak sama, suasana yang Nabi lalui tak sama. Sebab itu bi'ah ataupun suasana environment itu sangat penting untuk dilihat Quran turun pada ketika tersebut. Sebab itu bila surah ini turun? Sebelum peperangan Badar. Bila surah ini turun? Setahun sebelum hijrah Nabi SAW. Bila surah ini turun? Setahun sebelum Nabi SAW wafat. Jadi dia ada significant area yang Quran ini turun untuk menggambarkan situasi supaya dia relate. Nampak dia relate dengan situasi. Sebab itu saya bila baca tafsir ini, saya suka sangat membaca tafsir Fi Zilal Al-Quran karangan Said Qutb. Bila Said Qutb mentafsirkan ayat Quran, seolah-olah dia menghidupkan balik environment tu, menghidupkan balik suasana Quran diturunkan dan direlatekan dengan masyarakat, supaya masyarakat dapat merasakan. Sebab itu Pak Quraisy Shihab, seorang sarjana, pemikir dan juga ahli tafsir, pakar tafsir daripada Indonesia, beliau menyebut atau beliau ada tulis satu karya bernama Membumikan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu harus dibumikan supaya dia tidak diawangan lagi. Dia tidak lagi tujuannya untuk mencari pahala semata-mata, tetapi untuk dipasakkan di atas permukaan bumi supaya ia boleh menjadi satu panduan yang nampak kondusif ataupun nampak sesuatu yang kukuh dari sudut penghayatan. Sebab itu Syekh Qutb selalu sebut environment itu sangat penting. Guru kami Syekh Salah Al-Khalidi almarhum juga sebut perkara yang sama. Bi'ah itu sangat penting. Salah satu
cara untuk saya faham Quran mesti tahu bi'ah. Jadi merujuk kepada bi'ah atau environment inilah Quran turun berperingkat-peringkat. Saya sebut tadi untuk memperkukuhkan dakwah Nabi SAW. Keduanya untuk memudahkan Nabi dan para sahabat menghafal. Untuk ketiga adalah untuk membolehkan orang menghayati dan mengamalkan. Sebab Quran 23 tahun ini sangat mustahak sebab suasana yang tidak sama Mekah dan Madinah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada Ros Mahizan Abdullah tersebut. Ada signifikan dengan timeline ataupun garis masa itu sendiri, insya-Allah. Jadi kita beralih ke soalan berikutnya daripada Puan Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah terdapat tanda-tanda yang dirasai oleh baginda Rasulullah SAW di saat turunnya Al-Quran? Mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan dan tidak pada bulan-bulan yang lain? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Datuk. Ya, di antara tanda-tanda yang Nabi SAW rasa ialah bila wahyu turun dalam suasana panas, Nabi akan kesejukan menggigil. Dan begitu juga kalau wahyu itu turun musim sejuk, Nabi akan berpeluh. Dalam keadaan sejuk Nabi berpeluh. Mana berpeluh masih musim sejuk, tapi Nabi akan berpeluh. Itu menggambarkan wahyu sedang turun. Kata Nabi SAW, kadang-kadang sahabat juga menggambarkan bahawa Nabi akan dapat wahyu di kala Nabi demam, Nabi diam. Bila Nabi berjalan bermusafir dengan sahabat-sahabat ni atau bersama sahabat-sahabat, tiba-tiba Nabi akan diam, betul-betul serius Nabi diam. Itu juga tanda wahyu sedang turun kepada Nabi SAW. Sejurus daripada itu Nabi akan terus bacakan ayat yang disampaikan oleh Jibril kepada sahabat. Itu yang pertama. Mengapakah Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan? Sebab bulan ini Allah pilih sebagai bulan kemuliaan. Setiap umat ada bulan yang Allah pilih untuk memuliakan umat tersebut dan memberi peluang untuk memaksimumkan amal soleh pada bulan tersebut. Jadi Allah pilih bulan Ramadan. Kena pula di siang kita berpuasa, malam kita menghidupkan dengan solat-solat sunat, maka adalah sesuai di bulan Ramadan yang akan membantu lagi untuk increase kita punya iman, takwa melalui Al-Quran. Sebab kita tak ada banyak masa. Kalau tak, kita ada masa breakfast setengah jam, lepas tu makan tengah hari sejam setengah, lepas tu petang makan lagi. Jadi asyik makan je. Makan. Jadi kita ada banyak masa untuk makan, ada banyak masa untuk kita bersembang ataupun kita buat kerja-kerja lain. Tapi bulan Ramadan, kita dalam keadaan lapar. Hati kita dalam keadaan tenang. Jiwa kita, nafsu kita sedang dibendung atau dikongkong dengan ataupun dihimpit dengan puasa. Jadi sesuailah bulan itu untuk diimarahkan lagi untuk membaca Al-Quran. Ya. Kerana bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah SWT, maka disebabkan itu jugalah diturunkan Al-Quran padanya, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada Puan Laila kita. Kita nak beralih dengan soalan pada sahabat Facebook berikutnya daripada Tuan Rosdin Samah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya, mengapa Rasulullah SAW diingatkan agar tidak mengikut terus bacaan ayat-ayat Quran dari Jibril AS, tapi perlu mendengar dulu bacaan tersebut? Adakah ianya antara adab-adab dalam berguru? Biar tahu jangan keliru. Wallahualam. Silakan Datuk. Terima kasih kepada saudara Rusdin atas soalan. Ya, ini di antara adab sebab saya bacakan tadi ayat dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi Muhammad, jangan kau tergopoh-gopoh ataupun bergegas-gegas membaca dan juga menghafal Al-Quran, kerana kami yang menjaga Al-Quran dalam ingatanmu wahai Muhammad. Jadi itu pertama. Keduanya, Nabi Muhammad SAW akan dengar dengan teliti bacaan daripada Jibril alaihissalam. Sebab Nabi terima Al-Quran secara musyafahah. Jibril baca, Nabi dengar. Sebab hafalan Nabi adalah melalui pendengaran, bukan melalui melihat kepada catatan wahyu. Nabi hafal daripada ingatan. Itu menyebab itu juga boleh menjadi salah satu panduan. Bila guru sedang membaca, kita dengar dengan teliti, kita perhatikan. Lebih-lebih lagi Al-Quran ini kita kena lihat guru kita, bagaimana guru kita menyebut huruf, bagaimana guru kita berhenti. Sebab itu ada dalam Quran wakaf Jibril. Ada wakaf Jibril atau dipanggil wakaf jaiz. Kan? Jadi wakaf-wakaf ni juga menjadi wakaf yang dipilih oleh Jibril untuk berhenti. So itu juga menjadikan Nabi Muhammad harus teliti, dan juga kita bila mendengar guru kita baca, kita pun kena
teliti. Ini termasuk dalam adab. Jadi Nabi SAW dengan Jibril AS ada banyak episod, ada banyak insiden atau suasana yang menggambarkan Nabi menjadi anak murid yang baik kepada malaikat Jibril AS. Jibril bila sampaikan wahyu, contohnya kan Jibril datang jumpa Nabi Muhammad SAW, duduk depan Nabi SAW, meletakkan kedua tangan atas paha Nabi, kemudian tanya kepada Nabi Muhammad dengan penuh adab. Jadi ini adalah di antara perkara yang boleh kita belajar. Termasuk juga bila Jibril turunkan wahyu kali pertama, Jibril peluk Nabi. Jadi tidak salah untuk seorang guru bila melihat anak itu ataupun anak murid ada kesukaran menghafal, peluk dia sekali-sekala. Tepuk dia dari belakang. Tepuk kan? Tepuk, susah tepuk. InsyaAllah boleh. Peluk, berikan dia dakapan kasih sayang seorang guru. Berikan dia dakapan sentuhan keinsanan daripada seorang guru. Guru ini dia jangan sekadar memindahkan maklumat daripada buku ke atas kepada minda pelajar, dan juga lebih kepada examination oriented, lebih kepada fokus kita kepada exam, kita tak fokus kepada penghayatan. Jadi teknik guru atau pendekatan guru itu akan memberi kesan yang lebih mendalam kepada anak murid apabila adanya adab-adab yang kita cedok daripada adab yang Nabi SAW perlihatkan di hadapan Jibril alaihissalam. InsyaAllah. Jadi itulah di antara adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Seperti mana juga berbalik pada soalan tadi itu, maksudnya di situ adalah di antara adab yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita dalam kita mengambil ilmu, insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi tu dengan raikan soalan berikutnya daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah proses pembersihan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat dengan air Zam-Zam merupakan persediaan awal untuk menerima Al-Quran yang berat amanahnya? Terima kasih Datuk. Silakan Datuk. Ya. Dia sebenarnya Allah Subhanahu wa taala melakukan pembersihan atas jiwa hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam. Bila Jibril datang kali pertama, mengikut riwayat yang popular, riwayat yang masyhur, 2 kali Jibril datang belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Halimatus Sa'diyah, di rumah Ibu Suswan. Masa tu budak lagi. Masa tu Jibril datang, ambil dia bawa ke satu tempat, mana kawan-kawan dia cerita bagaimana ada sekumpulan manusia datang ambil, bawa pergi belah dada Nabi Muhammad. Jadi itu yang kali pertama. Kali kedua sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat Mi'raj atau sebelum diperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi kebanyakan riwayat sebut untuk membersihkan hati Nabi dimasukkan iman dan hikmah. Supaya hati Nabi itu dapat dipenuhi dengan iman dan hikmah. Cuma persoalannya dia tidak boleh dilihat secara literal ataupun terjemahan secara direct apa yang berlaku. Dia signifikan daripada peristiwa tersebut adalah memberitahu kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu melalui proses penyucian jiwa, penyucian hati, sebab kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala setiap hari dalam 5 waktu solat. So 5 waktu solat saya jumpa Allah, hati yang macam mana saya bawa? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mi'raj di Sidratul Muntaha jumpa dengan Allah, itu adalah satu kaitannya dengan pembersihan jiwa Nabi. Nak beritahu, nak jumpa Allah, hati kena bersih. Saya 5 waktu saya solat, hati yang macam mana saya bawa jumpa Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati itu ada dendam kesumat, ada putus silaturahim, tak bertegur dengan Kak Long, dah lama tak bercakap dengan mak, dengan abah. Jadi dari mana Tuhan nak lihat solat itu? Daripada mana Tuhan nak lihat hati? Dia bukan sekadar gerakkan tubuh badan, tetapi dia adalah fokus hati dalam solat. Sebab tempat duduknya roh manusia. Jadi ini signifikan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui proses tersebut. Kalau nak dikaitkan dengan menghafal Al-Quran, hati Nabi dibersihkan, maka bagi saya dia tidak nampak secara direct. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam umur masa 7-8 tahun belum lagi terima wahyu. Umur 40 tahun baru mula terima wahyu. Nabi pergi Isra Mi'raj, umur Nabi 49 ke 50 tahun. Sudah pun 10 tahun atau 8-9 tahun terima wahyu. Jadi nak kaitkan itu agak sukar. Agak sukar. Cuma saya ingat apa yang disebut oleh guru saya, Syekh Salah Al-Khalidi, dalam buku beliau berjudul Mafatih Ta'amul Ma'al Quran, kunci interaksi dengan Al-Quran. Beliau sebut salah satu perkara yang perlu difokus oleh umat ini ialah, dia kata,
tanziful wi'a. Maksudnya membersihkan bejana sebelum menerima Al-Quran. Bejana yang beliau maksudkan adalah hati. Hati kita ni perlu dibersihkan untuk membolehkan nur Al-Quran tembus masuk dan singgah dan menghuni dalam hati kita. So, hati kita kena bersih. Kalau hati kita sama juga ada macam-macam sifat yang negatif, mazmumah, percayalah tuan-tuan, Quran takkan singgah lama. Allah. Quran ini lebih liar daripada unta liar yang ditambat. Itu Nabi sebut. Kalau tak betul dia akan liar, dia tak akan duduk. Dia akan tak duduk. Sebab itu wi'a, jiwa hati itu perlu bersih. Bersih macam mana? Kita akan cerita lepas. InsyaAllah. Bersihkan hati sebelum menerima Al-Quran. Nak bersih macam mana? Kita akan bincangkan sebentar saja lagi. Berehat seketika. Kembali sebentar saja lagi dalam rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, insyaAllah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, mencakap topik berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Banyak sebenarnya saudara sekalian kita dapat tahu tentang hikmah, tentang penurunan Al-Quran ni, dan juga banyak fakta-fakta baharu yang kita dapat berkaitan dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Namun sebelum tu, Datuk, saya nak tanyakanlah satu soalan, Datuk. Kita membincangkan pada hari ini tentang tarikh 17 Ramadan, tentang sambutan nuzul Al-Quran. Tapi dalam surah Al-Qadr, Allah menyebutkan pula tentang turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Adakah bermaksud 17 Ramadan ini adalah Lailatul Qadar tu? Silakan tu. Bagus soalan tu. Bagus soalan sebab dia masih lagi ada orang dia tak tahu tak boleh nak beza di antara nuzul Quran dengan malam Lailatul Qadar. Nuzul Quran kali pertama ke bumi yang kita kata 17 Ramadan di mana bersamaan dengan berlakunya peperangan Badar. Tarikh yang sama. Yang keduanya nuzul Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang ni ulama sebut yang turun yang turun itu adalah turun jumlatan wahidatan min lauhil mahfudhi ila sama'id dunya. Turunnya Al-Quran sekaligus dengan satu jumlah 30 juzuk ni, 114 surah, turun keseluruhannya ke lapisan langit yang pertama. Itu yang dinamakan pada malam, itu yang dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dalam surah Dukhan Allah beritahu inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah. Insya-Allah dalam kisah Al-Quran ini kita akan ada perbincangan mengenai turun Al-Quran. Kita akan bincang malam Lailatul Qadar. So kita akan perincikan mengenai apa yang dimaksudkan turunnya Quran pada malam Lailatul Qadar, kenapa kemuliaan itu terletak pada malam tersebut. So ada dua. Kita faham Kita faham nuzul Quran ke dunia pada 17 Ramadan, iaitu ketika Nabi berada di Gua Hira. Yang keduanya adalah turun Al-Quran jumlatan wahidatan ila sama'id dunya. Jadi turunnya Al-Quran. Jadi Allah beritahu malam itu malam yang penuh barakah. Jadi kedua-dua ini adalah dua keadaan yang berbeza seperti yang tanya oleh Cak. Ya. InsyaAllah. Jadi itu di situ juga terdapatlah pembezaan di antara maksud ataupun kalimah unzila dengan anzalna tersebut. Oh, Allahu Akbar. Hebatnya Al-Quran ni. Hebat, ubah sikit saja hurufnya dah membawa maksud yang berbeza. Allahu Akbar. Hebatnya sungguh kalimah Allah SWT ini, insya-Allah. Jadi Datuk, kita beralih dengan soalan berikutnya, Datuk. Daripada sahabat Facebook kita, daripada Tuan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah turunnya Al-Quran, bilakah pula hukum hakam tajwid dan sebagainya ini diperkenalkan? Mohon pencerahan Datuk. Terima kasih. #Biar Tahu Jangan Keliru. Ya. Terima kasih. Pertama sekali, dia Quran ni bila turun, berlaku penulisan. Di antara orang yang menghafal dan menulis, manakah lebih ramai zaman Nabi SAW? Yang menghafal itu lebih ramai daripada yang boleh menulis. Sebab yang boleh membaca dan menulis sangat sedikit bilangannya. Itu satu. Keduanya, dia bukan satu aktiviti yang popular zaman itu. Yang ketiganya, peralatan bantuan atau alat bantu menulis, mencatat juga tak ada. Terhad, sangat terhad. Oleh demikian, sahabat-sahabat ini yang ada kekuatan minda dan kekuatan hafalan, mereka menghafal Al-Quran. Sebab orang Arab memang terkenal dengan kuat menghafal.
Saya ada sahabat-sahabat saya masa belajar dekat Jordan, sama ada di peringkat sarjana muda, di peringkat sarjana, di peringkat PhD, menghafal. Kulit ke kulit, 250 muka surat tu dia hafal. Dia hafal. Ada sekali saya ingat, Cak, dia exam dalam subjek master, dia exam, bila profesor write paper dia, tanda paper dia, dia dapati sebiji saudara dalam kitab. Plagiat. Jadi dia orang syak lah, dia ni meniru ni. Komanya, titiknya semua sama. Jadi kata dia orang panggil budak ni. Panggil budak ni kata, kami ada sedikit keraguan, ada perbincangan, jadi nampak macam tak berapa yakin lah. So kita mencadangkan supaya you repeat lagi. Ambil balik exam ni. Kita akan bagi soalan yang sama. Bagi dia exam, soalan yang sama, dikawal oleh 2-3 orang profesor, dia jawab. Sama sebiji dia jawab macam mana dia jawab masa exam pertama. Jadi orang Arab ni memang kekuatan hafalan dia memang luar biasa. Simple je, Cak, kalau kita nak tanya kan. Sekarang kalau saya tanya, Cak, okey, nama apa? Luqmanul Bin? Hakim Johari. Bin? Johari bin? Arifin. Arifin bin? Tak tahu. Tengok. Arab dia boleh sebut sampai kepada 7, 8 sampai ke 20. Sampai kepada kabilah-kabilah yang utama, sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Ismail, sampai kepada Yusuf. Dia boleh bawa tu. Pap, dia boleh hafal. Memang kita setakat itulah. Kita hafal atuk, kan? Ayah atuk. Atuk, ayah atuk. Lepas tu nak ingat, kalau lepas atuk apa? Moyang. Moyang. Nama moyang pun kita tak ingat. Sebab ayah pun tak bagi tahu kita siapa nama moyang, dan kemudian atas-atas lagi kita tak tahu. Jadi Arab memang hafal. Itu satu. Keduanya, syair-syair yang mengajar yang ada di Mekah ni juga menggambarkan betapa hebatnya hafalan-hafalan mereka. So ini kekuatan yang ada pada orang Arab. Zaman itu, zaman hafalan lebih hebat daripada menulis. Setelah Rasulullah SAW wafat, datang Abu Bakar sebagai khalifah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah radhiyallahu anhu, jadi khalifah, Umar bin Al-Khattab mengunjungi Abu Bakar dan mencadangkan kepada Abu Bakar supaya Al-Quran itu dikumpul. Umar beritahu kepada Abu Bakar, aku berpendapat bahawa kumpullah Quran ini, kumpul Quran ini. Abu Bakar kata, mana boleh? Nabi tak kumpul, kita akan buat benda yang Nabi tak buat, tak payah kumpul. Besok Umar datang lagi, lusa Umar datang lagi. Umar beritahu, wahai Abu Bakar, kalau tidak kumpul, kekhawatiran aku adalah penghafal Al-Quran ini saban hari akan berkurangan. Terutamanya ramai yang menghafal Al-Quran ini terlibat dalam pertempuran. Dan ramai juga yang syahid. Ada satu-satu syahid ni kadang 70 orang hafaz Quran yang meninggal. Jadi Umar kata ini menjadi kerisauan, nama kelamaan tak ada orang hafal. So apa kata kita tulis yang kita hafal ni? Abu Bakar kata tak boleh. Umar ulang lagi sampai Abu Bakar sebut hatta syarahallahu sadri. Umar mengulangi cadangan itu beberapa kali sehinggalah Tuhan lapangkan dada aku, sehinggalah aku terima cadangan Umar untuk menulis Al-Quran. Kembali balik pada soalan, boleh jawab? Boleh. Kembali pada soalan ditanyakan, bilakah ilmu tajwid itu diwujudkan? Ilmu tajwid itu memang ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menepati tajwid. Kemudianlah ulama-ulama memperincikan perihal tajwid mengikut qiraat Imam Hafs dan Asim dan juga imam-imam besar yang lain. Diperincikan sehinggalah tajwid itu tersusun dan disebut sebagai bacaan Al-Quran yang secara tepat dengan makhrajnya, panjang pendek dan sebagainya. Adapun yang membariskan Al-Quran seorang tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali, dialah orang yang pertama sekali yang bertanggungjawab untuk membariskan Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi itulah dia penerangan berkaitan dengan ilmu tajwid. Jadi Datuk, sebenarnya banyak lagi yang kita bincangkan tentang peristiwa nuzul Quran ni. Tapi sebahagiannya kita sambung besok, insya-Allah. Sebab tu nak katakan bahawa esok kita akan sambung lagi juga bersama dengan ahli panel yang sama juga, iaitu Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ravi kita, insya-Allah akan bincangkan berkaitan dengan syafaat dari Al-Quran bersama dengan moderator kita Da'i Fahmi. Jadi Datuk, sebagai penutup untuk pertemuan kita untuk episod hari ini, boleh tak Datuk bacakan sikit doa mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami,
di penghujung rancangan ini, kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu, Ya Allah. Mohon limpah kurnia dan belas kasihan daripada-Mu, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Dosa sanak saudara kami, Ya Allah. Dosa pasangan kami, Ya Allah. Dosa anak cucu kami, Ya Allah. Jiran tetangga kami, Ya Allah. Sahabat andai kami, Ya Allah. Dan juga dosa umat Islam keseluruhannya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau jadikanlah Al-Quran sebagai sebaik-baik penawar untuk kami, Ya Allah. Jadikanlah Quran ini sentiasa kami mendampinginya, supaya Al-Quran dapat mendampingi kami ketika kami bersendirian di alam barzakh nanti, dan menjadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat ketika kami bertemu dengan Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah generasi ini generasi yang cintakan Al-Quran, membaca, memahami dan melaksanakan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Oleh itu berilah kami kekuatan, Ya Allah, untuk terus kukuh dengan Al-Quran dan juga berdiri dan menjunjung tinggi akan perintah-perintah-Mu, Ya Allah. Dalam kesempatan ini juga, Ya Allah, kami mohon dalam peristiwa yang sangat besar, dalam sempena menyambut nuzul Al-Quran, apalah kiranya Kau selamatkanlah umat Islam di Palestin. Mereka sedang bertempur, Ya Allah. Mereka sedang berhadapan dengan ancaman Zionis. Apalah kiranya, Ya Allah, kami mohon dengan keberkatan bulan Ramadan, dengan syafaat Al-Quran, supaya Kau selamatkanlah mereka. Kau rungkaikanlah permasalahan mereka, Ya Allah. Berilah mereka keamanan untuk melalui bulan Ramadan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira Datuk di atas perkongsian ilmu, juga bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT kekalkan Datuk dengan kesihatan, panjang usia Datuk untuk sampaikan ilmu kepada kami semua dengan lebih banyak, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, saya Dain Luqman, mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz Seindah Kasih, biar tahu yang kiru. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak